Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. آمين يا رب العالمين وآمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi menyambung perbicaraan kita pada kita membaca kitab Mustikah Hadis jilid yang kedua pada bab sembahyang jenazah dan cara pengkebumiannya, pada muka surat yang ke-384 pada membicarakan tajuk tujuan kita mengadakan talqin. Betul ya? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Satu masa, satu ketika, para malaikat duduk berbincang sesama mereka tentang keunikan manusia. Malaikat ni duduk sama-sama mereka duduk riuh tentang manusia. Apa yang mereka riuhkan tentang manusia? Manusia ni Allah Ta'ala ciptakan dia dengan penuh keistimewaan. Apa dia keistimewaan dia? Manusia ni, kata malaikat, manusia ni Allah ciptakan dia boleh buat dosa. Istimewa tu, boleh buat dosa. Tapi pada masa yang sama, dalam pada kehebatan manusia, dalam pada kelemahan manusia yang boleh buat dosa ni, Allah Ta'ala bagi dekat dia sesuatu yang boleh menyebabkan dosa dia tu diampunkan oleh Allah SWT. Dia ni, Allah Ta'ala bagi dia boleh buat dosa, tapi pada masa yang sama Allah Ta'ala bagi peluang dekat dia untuk mendapatkan keampunan daripada dosa yang dia buat. Untung manusia ni. Malaikat duk riuh-riuh macam kira mereka ni kira sempoi dah dapat kelebihan, dah buat dosa, kira patutnya tak ada bagi dah peluang untuk dapat keampunan, ni mau renyak terus-terus. Tapi Allah bagi kat kita manusia yang dinamakan sebagai kafarah. Kafarah ni ialah perkara yang kalau dia buat akan menyebabkan dia mendapat satu imbalan balik. Contohnya, kalau dosa yang dia buat sebagai kafarah kepada dosa yang dia buat tu, Allah Ta'ala bagi dia sakit. Bila Allah bagi dia sakit, ambil sakit tu, habis sakit tu baik, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ada 3 perkara yang benda ni kalau kita buat, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Yang pertama, kata Nabi SAW, al-mu'su ba'da salawat. Apa dia tu? Duduk sat, berdiam diri selepas daripada sembahyang. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, duduk sat. Duduk tu untuk apa tuan-tuan? Beristighfar, berzikir. Yang kata duduk sat ni, yang ni antara benda yang Allah Ta'ala bagi dekat manusia. Hanya duduk lepas sembahyang, duduk saja Allah Ta'ala ampunkan dosa. Tak buat apa, duduk lah. Sebab tu siapa yang habis bagi salam, jangan duduk keluar nak mangkit, kira nak belah lah. Nak pergi mana? Kecuali lah nak terkencing sangat, tak boleh buat apa lah kan.
Tak pergi kencing terabak pula dalam masjid, payah pula. Ni, duduk saat al-mu'su ba'da salawat. Dan siapa yang duduk, kata Nabi SAW, duduk sebentar selepas sembahyang, tak kira lah di masjid ke, di rumah ke, di mana ke, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia. Malaikat kata mereka ni sempoi, tak payah buat apa, duduk lah. Dan ulama' memperhalusi, dan duduk itu mestilah disulami dengan menyebut Astaghfirullahaladzim, beristighfar, memohon keampunan pada Allah. So kita yang tahu ni, jangan bangkit lah, duduk saat. Apatah lagi kalau selepas itu kita berada dalam majlis ilmu, lagi banyaklah kelebihan dia. Kemudian kata Nabi SAW, perkara yang kedua yang boleh menyebabkan manusia itu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang dia buat, wal masyu 'alal aqdam ilal jama'at. Wal masyu 'alal aqdam ilal jama'at. Dia berjalan kaki dengan menggunakan kaki dia tu ilal jama'at, untuk menunaikan sembahyang bukan Jumaat, sembahyang berjamaah. Dia keluar pada rumah dia jalan kaki, nak main masjid, nak main surau, nak sembahyang Jumaat, nak sembahyang berjamaah. Setiap langkah dia itu Allah Ta'ala bagi dua kelebihan. Yang pertama, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Yang kedua, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Malaikat kata, oh syok, main masjid lah, belum sembahyang lagi, Allah Ta'ala dah janjikan keampunan kepada kita. Ustaz, saya naik motor je lah, saya naik kereta je lah. Kita ihtimalkan, kita buat perbandingan jalan kaki tu macam naik motor, naik kereta, supaya lebih kurang macam sama. Tidak jenuh tuan-tuan, kena duduk pada Penang nak main jalan kaki tahun ni, bukan tak sampai dah. Okey. Yang kedua kata Nabi, wal masyu 'alal aqdam ilal jamaah. Jalan kaki untuk menunaikan sembahyang berjamaah. Yang ketiga kata Nabi, isbaghul wudu' ba'dal makarih. Apa dia tu tuan-tuan? Dia tak suka dengan ayak sembahyang ketika dia ambil ayak sembahyang dalam keadaan orang lain, ataupun ketika itu dia sangat susah nak ambil ayak sembahyang dengan ayak tu. Apa dia maksud dia tuan-tuan? Ada setengah ulama kata, ketika mana dia mengambil wuduk dalam keadaan dia tidak suka pada ayak tu, dia menyempurnakan wuduknya. Ulama hadis kata yang ni mengkhususkan kepada waktu-waktu tertentu. Contohnya pada mereka yang berada di tempat yang sejuk. Pergi tempat sejuk nak ambil ayak semayang, tak boleh tahan sejuk, so dia nanti ambil ayak semayang lebih kurang Tapi mana-mana manusia yang menyempurnakan wuduknya ketika pada itu dia memang tak suka ayak, orang itu Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia. Dalam kehidupan kita seharian ni, bila yang kita tak suka ambil wuduk tuan? Waktu bila? Waktu subuh. Waktu subuh ni cukup payah. Kepala paip tu duduk atas kepala, tang kepala katil tu belum tentu boleh bangkit lagi. Kepala paip tu bubuh tepi katil, buat rumah esok ni, buat katil esok ni, buat bilik ayak. Kepala paip tu keluar mai tepi katil. Tepi katil tu pun waktu subuh ni, bukan calang-calang orang nak bangkit tuan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang boleh menyempurnakan wuduknya pada ketika dia tidak suka dengan ayak, pada ketika itu Allah ampunkan dosa dia. So, 3 benda. Yang pertama, duduk saat lepas sembahyang. Yang kedua, jalan kaki untuk solat berjamaah. Yang ketiga, ambil wuduk sempurna ketika mana kita tak suka dengan ayak. Di negara-negara sejuk kan, mereka ambil wuduk macam mana? Ambil sikit-sikit lah. Malah ada yang bertayamum kerana tidak menahan kesejukan. Tapi siapa yang mampu untuk menyempurnakan wuduknya, kata Nabi, pada ketika ba'dal makarih, pada ketika dia tak mampu nak berhadapan dengan ayak tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. So, kita pun cubalah
Malaikat pun heran. Mereka ni dosa boleh buat, tapi tiba-tiba dosa, dalam pada celah-celah dosa tu Allah Ta'ala bagi pula keampunan pada mereka. Riuh rendah malaikat. So ambillah peluang yang Allah Ta'ala bagi untuk kita manfaatkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukadimah tak boleh lama-lama, malam ni subuh lewat. Sekali lagi nak pergi market pula. Baik. Kalau pada kuliah yang lalu kita telah pun membicarakan tentang talqin dan berbagai pandangan dan pendapat tentang talqin. Hari ini kita nak sambung apakah sebenarnya tujuan talqin itu dibacakan. Tujuan talqin ini ialah memberi peringatan kepada orang yang mati dan pada masa yang sama memberi peringatan kepada orang yang hidup. Hak mati itu dia dengar, cuma dia tak boleh jawab. Kalau dia dengar, dia jawab, kita pakai tak duduk orang tu. Yang lebihnya talqin ini ialah memberi peringatan kepada orang yang hidup, yang ada di sekeliling, yang melihat kematian itu. Sebab tu dalam hadis laqinu mautakum bila ilaha illallah, ada banyak persepsi yang kita boleh manfaatkan daripada hadis ini. Yang pertama, orang yang nak mati kena ajak dekat dia la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang dah mati kita boleh baca dekat dia la ilaha illallah. Kemudian orang yang hidup ni kena tengok dan kena faham, bila nak mati tak ada kalimah lain yang akan menyelamatkan kita melainkan la ilaha illallah. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga. Tapi sayang, gambar tanah kubur ni tak bubuh pun. Semua mati. Hak yang tak elok cuba dia bubuh. Mati kawan tu sempat mengucap la ilaha illallah, muka bercahaya, masa nak terang masuk dalam kubur tu nampak luas kubur. Kalau buat lagu tu lah orang suka lah tengok tanah kubur ni. Yang ni semua kira mati tak elok. Saat lagi mati, mata tersemboi keluar, berulat lah yang ni. Teruk sangat ke orang Melayu kita ni. Ada je yang elok-elok. Tunjulkanlah imej yang elok-elok tentang orang Islam. Dah yang sememangnya dah memang orang Islam ni dah teruk sangat dah. Tunjulkanlah ada yang elok yang boleh dijadikan contoh. Contohnya matinya seorang ulama, matinya seorang guru yang mursyid. Tengok orang mai ramai sembahyang jenazah dia. Oh, kalau buat macam tu tuan-tuan, orang seronok. Yang ni tak ada, yang mayat terbuka lah sekejap lagi. Saya baik dengan tu Nasir Bilal Khan tu. Saya selalu jumpa dia. Saya bisa kata masa duk main golf dulu lah. Apa buat gambar macam ni? Dia kata kalau hang buat gambar yang elok orang tak tengok, dia tak kena buat gambar macam ni baru orang tengok. Okey ya. Gambar hak elok ni tak ada commercial value rupanya. Macam lagu raya lah. Kalau buat lagu raya ni orang seronok, puasa pun tak lagi menyanyi lagu raya dah. Cuba kita buat lagu puasa, lagu tentang Ramadan, siapa pun tak mau dengar. Baik. Sedang peringatan itu pada umumnya sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, berguna dan mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, mengingati itu ialah sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan orang yang sangat-sangat berhajat dan memerlukan peringatan itu ialah si mati, semasa ia sedang disoal oleh malaikat di dalam kubur. Peringatan itu bukan hanya berguna kepada si mati kerana telah sabit pada hukum syarak bahawa si mati mendengar seruan orang yang hidup. Bacaan talqin disuruh oleh syarak, sedang tiap-tiap perkara yang disuruh oleh syarak itu sudah tentu banyak, sudah tentu baik dan juga berfaedah. Benda yang syarak suruh ni sebenarnya memang dah tentu ada baiknya.
Kalau tidak, memang syarak pun tak suruh. Maka sebab itulah bacaan talqin ini dikehendaki menterjemahkan kandungannya supaya dapat difahami bagi mencapai maksud yang diharapkan. Orang dulu-dulu baca talqin ada yang dalam bahasa Arab, ada yang dalam bahasa Melayu. Kalau boleh baca dalam bahasa Melayu lagi bagus. Bagi kalau macam di Indonesia banyak talqin itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu kecuali pada bahagian-bahagian yang tertentu. Bacaan talqin juga disusun oleh para alim ulama rahimahullahu taala meliputi dua bahagian. Yang pertama bahagian peringatan seperti yang disebut dalam hadis talqin, dan yang kedua bahagian doa seperti yang tersebut dalam hadis istaghfaru li akhikum was'alu lahu tasbit, yang menyuruh kita berdoa untuk si mati dengan sebaik sahaja ia dikebumikan, serta memohon semoga Allah Ta'ala menetapkan i'tiqadnya berdasarkan kepada kalimah tauhid, dua kalimah syahadah semasa ia disoal oleh malaikat dalam kubur. Yang pertama talqin tu peringatan, yang kedua talqin tu adalah merupakan doa kita kepada si mati. Kita ambil contoh talqin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Daripada tanah kami telah jadikan kamu, ke dalam tanah kami akan kembalikan kamu, dari tanah kamu akan dikeluarkan kamu nanti pada satu ketika, dan daripada tanah kami telah jadikan kamu untuk mencari ganjaran dan pahala, ke dalam tanah kami akan kembalikan kamu untuk menjadi habuan ulat dan tanah jua. Yang tu antara talqin yang dibaca. Wahai hamba Allah, anak daripada dua hamba Allah, semoga kurnia kamu dikurniakan rahmat oleh Allah. Dunia ini telah pergi meninggalkan kamu, dan kamu telah pergi meninggalkan segala perhiasan, kemewahan, kesenangan kamu di atas dunia. Sekarang kamu berada di alam barzakh, iaitu satu daripada beberapa banyak lagi alam yang bagi menunggu akhirat. Oleh yang demikian, janganlah kamu lupa ikatan janji dan taat setiamu yang telah kamu ikrarkan semasa kamu meninggalkan kami sewaktu menuju ke alam akhirat, iaitu bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan si fulan bin si fulan, apabila datang kepadamu dua malaikat, sebut nama dia. Kalau tahu nama mak dia, binti mak dia. Kalau tak tahu nama mak dia, bubuh senang, binti Hawa senang. Okey. Apabila datang kepadamu dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, yang mana kedua-duanya itu sebagai wakil daripada Allah untuk menyoal kamu, orang-orang yang lain seumpama dengan kamu, maka janganlah kamu terkejut
merasa gerun dan gentar keduanya kerana mereka juga adalah makhluk Allah seperti kamu. Apabila kedua-dua malaikat itu bertanya kepadamu, ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka, apakah keyakinan kamu pada ketika itu? Maka jawablah olehmu dengan tenang dan nyata, Allah itu Tuhanku, Muhammad itu Nabiku, Islam itu agamaku, begitulah seterusnya. Ni yang dengar ni, yang di atas pun hafal siap-siap. Ustaz, yang ni senang ya, boleh hafal. Memang hafal, memang boleh. Budak tadika boleh hafal. Tapi masa nak masuk dalam tu, nak jawab, belum tentu boleh jawab. Sebab tu, apa yang dipesan hari ini, apa yang dipesan oleh siapa-siapa pun, maka jadikanlah kalimah yang paling kuat, yang mampu untuk menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Dua kalimah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun paling-paling tidak la ilaha illallah. Kena jaga kalimah tu, jangan main-main. Kalimah tu sangat besar dan mempunyai kekuatan yang tersendiri. Settle yang tu tuan-tuan. Boleh sebut masa nak mati la ilaha illallah, duk nampak dah jalan tu mudah. Kalau duk oa susah tuan. Sebab tu kita selalu minta doa pada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Apa dia tuan-tuan? Bihusnil khatimah, antaranya kata ulama, termasuklah mati dalam keadaan iman. Piramli kata kan, mati siapa dia senyum, mati dalam iman. Kalau tak settle atas dunia lagi, kita dah nampak keperitan, kepayahan. Tuan, bayangkanlah ketika mana kita berada di dalam kubur. Baik. Oleh kerana kandungan bacaan talqin itu panjang, maka kesimpulannya seperti berikut. Bahagian awalnya dimulakan dengan beberapa ayat suci Al-Quran yang menegaskan bahawa tiada yang kekal melainkan Allah, dan bahawa tiap-tiap diri itu yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian diseru si mati supaya ia tetap berpegang teguh kepada i'tiqad tauhid yang tersimpul di dalam dua kalimah syahadah yang menjadi pegangan semasa ia hidup di dunia dahulu. Dan hendaklah ia menjawab dengan tenang semasa malaikat menyoal tentang i'tiqad dan kepercayaan. Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran ikutanku, Kaabah khiblatku, sembahyang 5 waktu ialah sembahyang yang diwajibkan ke atasku, dan sekalian orang Islam itu ialah saudaraku. Tuan-tuan, ulama kata, macam mana kita tak boleh jawab benda-benda ni semua kalau benda ni tidak dijadikan amalan dalam hidup kita? Macam mana kita nak jawab Allah itu Tuhan kita, sedangkan kita tidak pernah pun menjadikan diri kita sebagai hamba Allah? Sembahyang tak pernah, puasa tak pernah, zakat tak pernah keluar, haji tak pernah ada keinginan nak pergi. Tiba-tiba masuk dalam kubur, nak suruh orang ajak, kata Allah itu Tuhanku. Memang tak boleh jawab. Macam mana kita nak jawab Muhammad itu Nabiku, sedangkan satu hari sekali pun tak pernah Allahumma salli ala Muhammad? Macam mana nak mudah jawab, tuan-tuan? Macam mana kita nak jawab Islam itu agama kita? Macam mana kita nak jawab Quran itu ikutan dan pegangan kita, sedangkan Quran pun tak pernah baca? Kemarin dalam khutbah Jumaat di Masjid Bukhari di Penang, ada Masjid Bukhari. Bulan Rejab ini bulan yang penuh dengan keistimewaan. Apakah keistimewaan bulan Rejab ini? Ialah bulan yang mana menyebabkan, ataupun bulan yang menjadikan kita sudah berada di dalam landasan menuju ke bulan yang penuh dengan kemuliaan,
iaitu bulan Ramadan. Sebab tu kita baca banyak-banyak doa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab ni bulan untuk kita memperbanyakkan amalan, menyediakan diri kita untuk menyambut kedatangan Sya'ban, kemudian menyambut kedatangan Ramadan. Baca Quran, bukan nanti Ramadan lah ni kena buka siap dah. Duk biasakan diri dengan puasa sunat sebelum puasa wajib. Biasakan diri dengan membaca Al-Quran sebelum baca tadarus sebulan. Membiasakan diri dengan amalan-amalan sedekah, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Membiasakan diri dengan bangun malam tak tinggal. Bermula bila? Bermula daripada bulan Rajab. Nak ambil, orang kata apa? Nak ambil lajak. Kan? Kita nak ambil lajak tu, dia kena mula daripada belakang. Orang tak pernah mula terus daripada depan dah. Melainkan turun konnya. Ini nak ambil lajak ni mesti tolak daripada belakang. Ni bulan Rajab ni nak bola api ni. So biasakan puasa. Tak boleh puasa dua hari seminggu, puasa sehari seminggu. Kalau tak boleh, sebulan sekali pun jadilah. Carilah mana-mana hari untuk kita puasa di bulan Rajab. Okey. Mana yang tak settle puasa lagi tu, settle bang. Kalau di pejabat musim lah ni, tak makan ke? Puasa. Sunat ke? Tak, qadha. Ni hari tu punya. Dekat nak masuk Ramadan baru kelut nak qadha. Tak apalah, dia mau juga qadha kan. Ada yang dah lah tak puasa, tak teringat pula nak qadha, buat lagu tak serupa saja. Lepas tu bila mati nak suruh orang ajak. Nak suruh kita mengaku di hadapan malaikat, agama itu Islam, agama aku. Sembahyang pun tak pernah. Macam mana kita nak kata kiblat kita itu ialah Kaabah? Macam mana kita nak kata sembahyang 5 waktu itu adalah sembahyang yang diwajibkan ke atas diriku? Kita ni tak pernah pun bersaudara dengan orang Islam yang lain, musuh lagi ada. Macam mana kita nak mengaku bahawa orang Islam itu saudara kita? Macam mana kita nak mengaku sedangkan kita tak pernah berdunia dengan orang pun? Kemudian di akhir dengan bahagian yang kedua, iaitu bahagian berdoa. Pada talqin itu, wa nastaudi'uka Allah thabbataka Allah bil qawli thabit fil akhirah kama thabbataka bihi fid dunya anasallahu wahshataka wa rahimaka ghurbatak wa ghafara sayyi'atak wa qabila hasanatak Allahumma ya anisa kulli wahidin ila akhir. Doalah untuk si mati. Kerana pada ketika itu dia tidak mengharapkan apa-apa lagi pada kita melainkan doa daripada kita saja. Dah ajak dah. Dia nak apa lagi? Dia nak doa. Doa daripada siapa? Orang yang ada, yang masih hidup. Antara doa yang dia tagih daripada siapa? Ialah ahli keluarga dia, anak-anak dia. Kita orang masjid duk gelut, duk buat talqin, anak dia duk relax, yang hantar mesej, WhatsApp orang. Dah telefon lawyer dah, ni hari Isnin nanti hamai. Nanti kita kira tengok apa yang ada, buat nak video abang siap. Kawan ni masuk kubur, tak ada jawab soalan yang ketiga. Yang anak ni dah nak beda harta dah. Maka dengan ini selesailah last sekali, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunkanlah dosa kami dan ampunkanlah dosa dia si mati ini, Tuhan sekalian alam. Dengan ini selesailah bacaan talqin. Dan sebelum bersurai, biasanya sidang hadirin membaca Quran, suratul Fatihah dan lain-lain, beramai-ramai serta bertahlil, dan diakhiri dengan doa semoga si mati dan kaum muslimin dan muslimat umumnya, yang hidup dan yang mati, beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah talqin dia tu panjang, ada setengah talqin dia tu pendek, ringkas, padat saja. Tapi yang pentingnya ada elemen yang pertama, peringatan
kepada si mati. Yang kedua, doa. Jangan lupa. Baik, perkara yang berhubung dengan kubur. Selain daripada meratakan tanah kubur, meninggikan tebing kubur pada kadar sejengkal, menjirusnya dengan air, menabur di atasnya batu kerikil, dan mencacak di atasnya ranting pokok yang masih hijau. Termasuk selasih dan sebagainya, kerana selagi ia masih hijau dan belum kering, ia sentiasa bertasbih, dan tasbihnya itu membawa rahmat bagi si mati. Sebab tu bila kita tanam orang, kepak pokok tu, pergi cucuk. Jangan pergi pekan Sungai Petani, pergi tang pekan lama, beli bunga kat Hindu, lepas tu mai tabak atas kubur kita orang Melayu ni. Ada orang nak buat? Ada kan? Yang syoknya pergi beli bunga kat mereka tu pula. Yang kata tu kepak pokok. Nabi dulu ambil pelepah kurma, letak. Mudah-mudahan Nabi kata pelepah kurma tu bertasbih kepada si mati. Kita ni ambil pokok apa? Pokok yang tergubuk tu pokok apa? Kemboja. Buah. Ada setengah kubur, apa pokok pada tak bagi tanam. Ada juga. Sini mana bagi Ada tak bagi. Saya pergi tanah satu kubur tu, apa pokok pun tak bagi tanam. Saya kata mereka ni semua nak dapat syafaat daripada siapa ni? Kalau dah nak tanam, tanam je lah. Macam-macam lah. Ada bagi alasan macam-macam. Ada jawatan kuasa tak mau. Dia kata mereka main tanam jaga ada pun ada juga yang jawatan kuasa tu pun. Sebab tu tak salah kalau kita menggunakan sebahagian daripada sumbangan derma orang ramai. Dalam masjid ni ada satu masjid saya pergi, dia tulis tu apa, derma kubur, penjagaan kubur. Ada. So kalau kita nak buat satu tabur khas untuk jaga kubur, mungkin boleh upah orang ke, ataupun cuci ke, kita nak mesin rumput, nak beli minyak, nak apa ke, boleh. Tapi tulis bagi elok lah, derma penyelenggaraan tanah perkuburan. Lagi tulis tu derma kubur, duduk dalam kubur pun minta derma lagi ke. Ataupun menggunakan tabung am daripada tabung masjid. Tabung am. Tabung am ni maknanya apa-apa saja yang kita boleh guna, bukan untuk kegunaan masjid saja. Boleh bagi fakir miskin, boleh bagi anak khariyah yang berjaya. Boleh ambil dalam tabung am. Dan orang yang bagi tu dia kena faham, yang ni tabung masjid, yang ni tabung kebajikan, yang ni tabung am, yang ni tabung ni, yang ni tabung ni. Dia kena faham tak mana dia nak bubuh tu. Lepas tu jangan merongot bila dah bubuh. Apa orang bagi duit kat masjid, guna untuk apa? Dah bubuh-bubuh di mana? Tabung am. Tabung am ni boleh. Saya lagi pagar tercabut di depan, nak pakai tabung apa? Tabung masjid. Okey, tiba-tiba ada anak khariyah kita susah meninggal, kita nak ambil tabung mana? Khairat kematian. Bagi boleh. Maka sunat juga untuk menandakan kubur itu dengan batu nisan, supaya mudah dikenali oleh orang-orang yang datang menziarahinya. Batu nisan ni bukan batu nisan ni kita yang sebut. Kalau yang asalnya menandakan kubur di zaman Rasulullah, letakkan batu supaya orang tahu kata yang tu kubur. Bukan tanda ni nak bagi orang kenal kita ni advance, buh nama supaya orang kenal. Yang di zaman Rasulullah, tanda batu tu sebagai tanda yang tu kubur saja. Tak mau bagi orang lintas, tak mau bagi orang pijak dan sebagainya, sebab yang tu kubur. Kita hari ni buh batu nisan, buh lama. Bila ni dia pak engrave dah nama pada batu. Dulu buat plate, letak plate tu pada batu nisan. Sejuruh di Penang tu, di tanah perkuburan Islam Jalan Perak, pergi cari batang batu ni ada, engrave tu tak ada. Rupanya puak-puak yang isap dadah ni,
Dia pergi korek yang tu kan buat daripada aluminium. Habis semua dia pergi korek. Lepas tu dia pergi jual scrap. Lepas tu jenuh buat nama balik. Last sekali lah ni ada teknologi baru, tulis nama atas batu. Tulis So boleh lah ni ada yang pakai batu bukit, ada yang pakai batu sungai, ada yang pakai macam-macam batu lah. Baik. Hukum meninggikan binaan kubur dan menghiasinya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yaq'uda alaihi wa an yubna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada menyapu kubur dengan kapur untuk menghiasinya. Apa dia makna tuan-tuan? Cat tu pada apa? Pada binaan di atas kubur. Tak boleh. Kalau kita bubuh bata saja tu tak apa. Dan bata itu kata ulama bahawa dia tidak bersifat kekal. Apa-apa binaan yang nak dibuat atas kubur tu bukanlah binaan yang bersifat kekal. Kalau dia nak bubuh pengadang, dia susun-susun bata tu, boleh bubuh bata ya, jangan simen. Sebab apa tuan? Sebab kubur ni kadang-kadang dia berkongsi dengan orang lain. Kecuali memang kubur tu kubur yang khusus, ada beli tanah lot siap-siap, sila buat tempahan tanah kubur anda. Contoh macam di Kuala Lumpur, memang beli tanah tu, kita kena beli satu lot berapa ke, kemudian dia tak boleh dah macam adik-beradik semua duduk satu tempat, tak boleh dah. Di sana dia memang dia tanam satu. Kalau Do mati dulu, Do duduk tanah ni, Minah mati kemudian, Minah duduk tanah. Tak jumpalah laki aku dah. Kalau kok belah-belah ni lagi, kalau kok belah Penang tu lagi boleh, sebab adik-beradik semua dalam satu, boleh jumpa lagi. Jumpa tak jumpa wallahu alam. Tapi kalau tanah masing-masing ni macam di Masjid Bukhari di Al-Ustaz tu, memang tak ada lah. Siapa mati dulu dia duduk depan, depan mati kemudian duduk belakang. Menyapu kubur untuk menghiasinya, maksudnya bucat dan daripada duduk di atasnya. Wa an yaq'uda alaih, tak boleh duduk atas kubur. Sebab tu orang yang nak baca talqin ni kena hati-hati supaya tidak duduk di atas kubur. Dan orang yang duduk pergi dengar talqin ni pun sama, jangan duduk atas kubur. Nabi SAW pernah melarang sahabatnya duduk atas kubur, malah Nabi suruh berdiri. So kita pun kalau nak duduk, pastikan yang kita duduk tu bukan atas kubur orang. Kalau di tepi-tepi jalan, memang ada perenggan dia, itu tak apa. Okay. Dan daripada mendirikan binaan wa ayyubna alaihi. Di belah-belah sini saya ingat tak ada. Dulu di belah-belah Tanjung memang banyak mereka buat kubur, buat batu, bubuh marmar lah, apalah semua, bubuh mozaik dulu. Lepas tu buat bumbung, buat macam rumah, lepas tu bubuh tudung tingkap. Dulu lah ni tak ada. Alhamdulillah, makin hari makin ada kesedaran, makin banyak kesedaran, maka dibolehkan maklumat tu sampai kepada orang ramai dan orang pun tahu dah. Baik. Dalam hadis yang berikutnya juga daripada Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassas al-qubur wa an yuktaba 'alayha wa an yubna 'alayha wa an tuwata
Nabi SAW melarang daripada menyapu kubur dengan kapur, daripada menulis pada apa yang ada di atasnya. Tulis atas kubur tak boleh. Dia jadi macam orang Yahudi, ditulis atas kubur tu, atas dia punya, tak boleh. Kita tak tulis atas kubur, kita tulis atas batu nisan. Yang tu kalau mati di Malaysia lah. Kalau mati di Mekah, pakai tak tulis apa lah. Lebuh batu tu satu, esok ni nak pergi cari balik, pakai tak jumpa lah. Kecuali kita ingat di mana. Dan daripada mendirikan binaan di atasnya, dan juga daripada memijaknya ataupun berjalan di atasnya. Pijak kubur pun tak boleh, jalan atas dia pun tak boleh. Para alim ulama rahimahullahu ta'ala telah menghuraikan kandungan kedua hadis ini seperti berikut. Yang pertama, masalah menghiasi kubur dengan disapu kapur hukumnya makruh. Hikmah larangan itu tidak diterangkan. Di dalam pada itu ada yang mengatakan bahawa boleh jadi kerana perbuatan mencantikkan kubur itu termasuk dalam perhiasan dunia, sedangkan si mati itu tidak pernah berhajat kepadanya. Duk bagi elok kubur lewat apa, dia bukan mau dah benda tu, kan? Kemudian macam orang sakit lah, orang tak boleh makan. Kawan ni kena kencing manis nak potong kaki dah, kita buat pi buah apa, buat pi seri muka bakar dia bukan mau, kan? Kencing manis 20, test tu, kertas tu warna oren, terus bukan takat ni naik coklat lah. Haji, ni ada mereka buat seri muka bakar ni, sedap ni. Hei, janganlah, hang bagi kat aku apa pun aku tak mau dah. Hang bagi yak suam lah kat aku. Macam tu lah. Masuk dalam kubur lah bagi elok buat apa. Dia bukan tahu dah apa yang ada atas dia tu. Dia hanya mengharapkan amalan yang dia buat masa dia hidup, doa dan pak jariah yang dia buat masa dia hidup, yang akan berterusan sampai hari kiamat. Sebab tu kalau kita tahu apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana bertemu dengannya, tidak lain dan tidak bukan ialah amalan. Benda yang akan ikut kita bersama ketika mati ialah amalan kita, sedekah kita, jariah kita. Yang tu yang akan ikut kita. Hak lain alfat ke, rumah di ambangan haid ke apa tu, semua tak ikut. Gelang ke, apa ke, Pandora ke, semua tak ikut. Begitu juga ada setengah ulama berpendapat bahawa mendirikan bangunan di atas kubur atau di tepinya, atau mendirikan pagar atau tembok dikeliling, yang ni dikeliling, maka hukumnya adalah makruh jika tanah itu bukan tanah wakaf dan bukan pula tanah musabalah. Tanah ni macam kalau tuan-tuan biasa pergi di Mesir, tempat di Mesir, mereka punya kubur duduk di bawah, di atas ni boleh duduk. Saya nak abang macam mana? Tanah yang digunakan semenjak zaman berzaman, yang tak, daripada dululah memang kalau tuan-tuan pergi di banyak negara Arab, memang mereka pun tak ada rumah lain dah tang tu lah, walaupun tu tanah kubur tapi dah dulu digunakan. Mereka buat rumah, mereka boleh duduk, masak lagi atas tu, bawah tu macam mana. Tiba-tiba ada adik-beradik mereka mati, oleh kerana yang tu tanah kubur yang ada, mereka tanam juga di situ. Korek lubang, dia ada tempat turun dia tu, lepas tu dah habis tanam, tutup. Hak atas meneruskan kehidupannya.
yakni tanah yang digunakan semenjak zaman berzaman sebagai tanah perkuburan untuk orang ramai dan umum. Dah memang guna daripada dulu dah. Kemudian oleh kerana sistem di dalam negara kita ni agak tersusun elok, maka banyaklah tanah perkuburan yang telah digazetkan sebagai tanah wakaf dan digunakan dengan baik. Mudah-mudahan siapa yang berwakaf itu mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika tanah itu memang tanah yang dah wakaf, orang wakaf, atau memang tanah ni kubur yang memang tak boleh bina rumah, tak boleh buat benda-benda yang kekal, kerana mengambil kawasan yang luas lebih dari sepatutnya, dan membolotnya selama-lamanya, sedang tanah itu adalah untuk kegunaan orang ramai, kecuali memang dia ambil hak bahagian dia saja. Pihak yang berkuasa Islam berkewajipan meruntuhkan bangunan yang seperti itu. Perlu juga diterangkan, kubur itu sendiri jika ditinggikan lebih daripada setingkal, maka ia adalah dilarang. Yang ketiga, masalah menulis ayat Quran dan lain-lainnya pada batu nisan ataupun pada binaan kubur. Alim ulama berpendapat bahawa dari keempat-empat mazhab telah memberikan penjelasan mengenai seperti berikut. Mazhab Syafi'i, menulis ayat Quran atau lainnya makruh hukumnya. Jangan tulis Quran, ayat Quran hukumnya makruh. Tapi kalau sekadar menulis nama si mati, lebih-lebih lagi kalau ia seorang alim atau seorang yang soleh, supaya kuburnya mudah dikenali dan diziarahi, maka itu tidak dilarang, malah amatlah baik, amatlah baiknya. Menurut mazhab Hanafi, sebarang tulisan adalah makruh, malah membawa kepada haram, kecuali kalau ditakuti kubur itu lama kelamaan tidak dapat dikesan, maka itu tidaklah makruh. Menurut mazhab Maliki, jika ditulis itu ayat Quran maka haramlah hukumnya, dan jika hanya sekadar nama si mati dan tarikh matinya, maka makruh hukumnya. Menurut mazhab Hambali, sebarang tulisan adalah makruh hukumnya. Selain daripada itu, masing-masing memasang lampu di atas kubur juga dilarang, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Malah tidak sah diwakafkan atau dinazarkan. Dalam kedua hadis yang tersebut juga dilarang duduk di atas kubur atau memijaknya semasa berjalan di tanah kubur. Menurut ulama rahimahullah ta'ala, makruh hukumnya duduk di atas kubur dan memijaknya, ataupun berapa tu? Bertelekung ni apa? Bukan bertelekung. Bahasa lama ni. Tak apa, kita tinggal. Ataupun bersandang. Sandang, duduk dalam kubur tu bersandang. Dan pada itu juga terpaksa memijak kubur. Jika terpaksa memijak kubur kerana tidak ada jalan yang lain yang menyampaikan kepada kubur yang dituju, atau kerana menggali kubur baru di tepinya, maka yang demikian itu adalah hukumnya makruh. Kalau saja-saja tak boleh, kalau ada sebab maka dibenarkan. Baik. Demikianlah yang berkaitan dengan talqin dan juga kubur. Okey. Berteleku ni ialah apa? Duduk dengan kedua belah siku tertumpu dan terletak pada sesuatu. Duduk ini.
Duduk di kubur, duduk macam ni. Siapa dia duduk macam ni? Duduk merenung, teringat. Yang tu tak boleh. Ha? Baik. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, mengenai dengan hukum membawa mayat daripada sebuah negeri ke negeri yang lain. Meninggal di Kuala Lumpur, nak bawa balik main Sungai Petani. InsyaAllah saya rasa cukuplah sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf seandainya terdapat tutur bicara saya yang tidak menyenangkan hati tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kita, dan dapat kita ambil iktibar dan manfaat daripadanya, dan dapat kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam.